kita berdakwah. Allah mulia nadi cita-cita, hidup dan berbakti untuk agama, sentiasa dalam rahmat yang esa. Kukuhkan ukhuwah antara kita, serulah ke arah hidup yang mulia. Ikhlas yakin sabar dalam berusaha, kejayaan pasti bersama. Institut Kemahiran Islam akan sentiasa berusaha membangunkan umat Islam di seluruh Malaysia. Tanamkan usaha dan kerjasama, teguhkan cita-cita yang dibina. Doa dan tawakal tidak dilupa, kejayaan pasti bersama. Institut Kemahiran Islam akan sentiasa berusaha membangunkan umat Islam di seluruh Malaysia. Padukan usaha dan kerjasama, teguhkan cita-cita yang dibina. Doa dan tawakal tidak dilupa, kejayaan pasti bersama. Kejayaan pasti bersama. Kejayaan pasti bersama. Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar sidang penonton sekalian? Bersama dengan saya Ustaz Muhammad Fadli bin Ahmad ataupun ringkasannya UMFA. InsyaAllah akan sekali lagi bersama dengan sidang penonton dalam bual bicara santai-santai kita pada malam tu, berkaitan dengan isu-isu semasa, berkaitan dengan perkara-perkara yang berlaku pada kehidupan kita seharian. Dan insya-Allah sebelum kita memulakan bicara ini, eloklah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini topik yang kita akan sama-sama kongsikan yang tuan-tuan perasan di bahagian bawah itu, iaitu bicara alumni IKMAS, bersama dengan tetamu undangan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bawa khas terbang nun jauh, si jauh-jauh lah, di Kuching, Sarawak, bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Hasfa Bakri bin Hassan. InsyaAllah kami rasa ada di talian. Kita cuba hubungi beliau insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz Hasfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Fadli, Ustaz Fadli. Alhamdulillah. Kami takutnya terputus hubungan kita walaupun dekat. Allahu Akbar. Dapat je lah. Terima kasih Ustaz Hasfa kerana kata memenuhi undangan ataupun jemputan kita pada malam tu. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, sihat. Alhamdulillah sihat ya. Dengan suasana PKPP. Kita di Kuching sudah tamat PKPB. Tapi masih lagi PKPP sehingga 31 Disember. Mudah-mudahan insya-Allah Ustaz Hasfa diberikan kesihatan yang berpanjangan, dan juga sahabat-sahabat tetamu kita ataupun penonton FB kita pada malam tu. InsyaAllah sebelum kita mendengar kata coleteh daripada Ustaz Hasfa, lama tak nanggak soalnya ceramah, biasa nanggak di masjid-masjid ataupun di surau-surau
Saya dipahamkan Ustaz baru habis kuliah maghrib nak. Baru lepas kuliah, Ustaz. Allahu Akbar. Kan? Jadi itu secara bersemuka. InsyaAllah pada malam tu kita akan buat secara alam maya ataupun secara dalam talian insyaAllah. Sebelum saya bagi pada Ustaz Asfar, barangkali ada yang mengenali beliau, kebanyakannya mengenalilah di bumi Darul Hana ini sangat mengenali Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Asfar ataupun punya nama apa ni, apa tu dia punya tu, lakop dia punya tu, Kusinji. Asfar Kusinji, maksudnya orang kucing lah nak. Okey, rasa-rasanya lah kebanyakan daripada kita mengenali Ustaz Asfar sebagai seorang penceramah bebas, sebagai seorang pengkuliah ataupun yang memberi penyampai ilmu-ilmu agama di merata di negeri Sarawak ini. Jadi orang kata kita rasa bertuah kerana terutamanya Ikhmas melahirkan orang yang hebat seperti Ustaz Asfar ini, alhamdulillah. Sebelum saya memberikan kepada Ustaz Asfar, saya akan bagi sedikitlah orang kata perkenalan. Orang kata istilahnya apa, tidak kenal maka tidak cinta. Sudah cinta jatuh ke dalam hati. Tetapi insya-Allah kita orang kata berkasih-kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah penceramah kita pada malam tu cukup hebat, cukup orang kata syarat dengan ilmunya. Mudah-mudahan kita berkongsi mutiara-mutiara kata yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz penceramah kita pada malam tu. Sedikit kaitan dengan beliau, Ustaz Muhammad Hasfa Bakri bin Hassan. Beliau merupakan Ketua Cawangan Agama KCA di bahagian agama dan kaunseling di JIPS ataupun Jabatan apa Ustaz, lupa lah saya. Integriti. Allah. Lupa dah. Padahalnya baru pernah kerja di SIA. Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard IPK di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. Hebat. Orang yang hebat ditempatkan pula tempat yang hebat, dan beliau merupakan yang paling seronok sekali atau yang paling penting, beliau merupakan graduan Ikhmas pada tahun 2000. Maksudnya kedua yang pertama lah, batch yang pertama Ustaz ya. Batch kita yang pertama, batch Ikhmas yang pertama tahun 2000, dan beliau tidak terhenti di situ. Beliau menyambung pelajaran di Ijazah Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, Indonesia. Allahu Akbar. Tidak cukup dengan peringkat ijazah sarjana, beliau menyambung pula di peringkat sarjana di Master Pengajian Contemporary Fiqh Aulawiyat UiTM Shah Alam. Dan rasanya cukup dengan sarjana Ustaz. Kini tu Al-Fadhil Ustaz sedang menyambung pelajaran di kata mengambil Doktor Falsafah Tasawuf di UiTM Shah Alam. Subhanallah, tabarakallah. Cukup hebat dari segi latar belakang pendidikan tinggi Al-Fadhil Ustaz kita pada malam tu, dan banyak sekali kerjaya beliau. Sedikit saya kupas Ustaz, boleh ya? Boleh. Ono cerita tentang apa, tentang orang kejayaan orang ni. Sekurang-kurangnya kita terinspirasi, terutamanya sedang penonton yang sedang menonton, terutamanya adik-adik ataupun ada alumni di kalangan alumni Ikhmas yang kata yang menonton, ini satu peluang untuk kita saling berkenal-kenalan ataupun bersilaturahim. Al-Fadhil Ustaz Asfar pernah selepas habis belajar pernah berkhidmat di Ikhmas sebagai pensyarah Ikhmas, juga pernah di penjara, pernah masuk penjara Ustaz, bukan sebagai banduan sebagai pegawai penjara, pegawai agama penjara. Kita juga di JAKIM ada pegawai agama di penjara. Kemudian beliau sebagai pegawai dakwah JAKIM Sarawak di Pusat Latihan Sarawak. Lepas tu kembali pula ke Ikhmas sebagai ketua bahagian akademik. Kemudian kembali pula kepada JAKIM Sarawak bahagian dakwah, lepas tu bahagian research. Kemudian yang terkini beliau berkhidmat di JIPS IPK Sarawak. Dan beliau juga merupakan satu batch dengan saya, Al-Fadhil Ustaz, ngambilan sama-sama masuk JAKIM. Jadi senang cerita,
seorang sahabat yang sangat orang kata friendly, sangat hebat kan. Dan insyaAllah kita sama-sama mendengar mutiara kata yang disampaikan oleh Fadil Ustaz. Saya dah macam penceramah dah ni, padahal Ustaz Asfar yang kita jemput ni. InsyaAllah saya cakap banyak. InsyaAllah kita akan beri laluan seluas-luasnya kepada Fadil Ustaz untuk membicarakan ataupun berkongsi pengalaman beliau pada malam ini insyaAllah. Sekian, silakan Fadil Ustaz untuk berkongsi ilmu. Tafadhal mashkura. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Fadli, Umfa, dan juga sidang pendengar yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak IKMAS kerana seringkali untuk menjemput saya dalam dalam banyak wadah yang dulunya ada sebagai ahli forum, kemudian panel forum, kemudian interview untuk majalah IKMAS dan juga sebagainya. Kadang-kadang rasa malu juga sebab tiada pun kejayaan yang dilihat sebagai satu kejayaan besar yang ada pada diri saya sendiri. Cuma melainkan hal-hal tersebut merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ribuan terima kasih diucapkan kepada pimpinan-pimpinan IKMAS, kepada pengarah dan juga pensyarah-pensyarah yang tidak pernah jemu, yang bagi saya merupakan IKMAS ini merupakan satu pusat yang telah melahirkan ramai mereka-mereka yang telah menyumbang bakti khususnya di negeri Sarawak yang tercinta ini. Saya pada malam ini sebagaimana yang diminta oleh pihak IKMAS untuk menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan pengalaman ketika mana berada belajar di IKMAS. Pada asalnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pengambilan pertama IKMAS tersebut tiada syarat khusus yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang ingin masuk ke IKMAS. Yang ingin masuk ke IKMAS tidak ada syarat yang khusus, melainkan siapa yang ingin belajar di IKMAS silakan masuk. Bahkan untuk mencari pelajar masuk ke IKMAS satu ketika dahulu sangat sulit untuk memenuhkan kota-kota tersebut. Kenapa? Ia merupakan satu institusi yang baru tumbuh dan tidak dikenali pada waktu tersebut. Dan yang kedua, lebih-lebih sekali ianya dikatakan sebagai satu institusi yang tidak diiktiraf pada waktu tersebut. Maka kami sebagai pelajar-pelajar yang kebanyakannya terdiri daripada pelajar-pelajar bukan daripada aliran agama. Dan alhamdulillah masa convocation pertama kali IKMAS, convocation kali pertama IKMAS, pelajar cemerlang Al-Fadil Ustaz Marzuki bin Dewa merupakan pelajar cemerlang kami pada waktu tersebut, mewakili pihak laki-laki. Manakala perempuan pula Ustazah Rosmina yang sekarang bertugas di bahagian penyelidikan di Jabatan Agama Islam JAIS Negeri Sarawak pada masa sekarang. Jadi pada saat itu tidak ada yang berminat. Cuma pelajar-pelajar yang ada pada waktu tersebut merupakan pelajar-pelajar yang ingin belajar agama. Dan secara saya pendekkan, secara kesimpulannya, mereka yang keluar daripada IKMAS itu alhamdulillah antaranya adalah Al-Fadil Ustaz Fauzi Hairani, yang saya sebut sebagai batch saya lah, sekarang merupakan pegawai di Pejabat Mufti Negeri Sarawak yang sering keluar di dalam radio. Kemudian siapa lagi? Ustaz Siddiq yang bertugas di Jabatan Agama juga melakukan bisnes dalam umrah, dan juga ramai lagi lah sebenarnya. Bahkan di peringkat batch pertama ini telah mengeluarkan graduan Al-Azhar. Pada asalnya setelah selesai daripada pengajian di IKMAS itu,
saya, Al-Fadhil Ustaz Syukri dan juga Ustaz Ruhaidi menyambung pelajaran kami untuk pergi ke Mesir, pergi ke Azhar dan menyambung pelajaran di Perak. Di situ kami boleh merupakan satu platform di mana kami boleh terbang ke Azhar dengan syarat kami lulus segala peperiksaan yang ada di sana. Oleh kerana pada waktu tersebut IKMAS berada di bawah JAKIM, maka kami diberi peluang kerana sudah punya diploma, kami diberi peluang untuk menyambung pada tahun 3 di tempat tersebut. Dan alhamdulillah dua sahabat saya telah terbang ke Mesir di Universiti Al-Azhar, manakala saya pula pada saat-saat akhir terpaksa menukar pengajian saya daripada Mesir pergi ke Indonesia. Disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah faktor kewangan dan juga faktor waktu tempoh belajar tersebut. Dan mungkin juga dengan kata lain, saya juga bertemu jodoh isteri saya sekarang merupakan warga negara Indonesia, dan mungkin itu juga pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka hati saya untuk belajar di Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Setelah daripada itu, tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menarik berkenaan dengan IKMAS ini ialah sepanjang saya menjadi pelajar dan juga pernah menjadi pensyarah di IKMAS, saya melihat IKMAS ini satu pusat latihan, satu institusi yang boleh melahirkan pelajar from zero to hero, daripada zero kepada hero, daripada orang yang tidak punya apa-apa kemahiran, dan dia apabila masuk ke madrasah IKMAS ini, mereka berjaya, kebanyakannya berjaya mentransformasikan diri mereka menjadi orang-orang yang cemerlang di lapangan, di tempat-tempat lain. Sebagai contoh, tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah, di JAKIM kita ada PMSK, Penggerak Masyarakat Saudara kita, yang rata-ratanya terdiri daripada bekas pelajar IKMAS. Dan mereka ini sangat perform, sangat sangat menonjol, sangat berpotensi, sangat hebat ketika mana berada di lapangan. Bahkan mereka telah memberi sumbangan yang besar. Banyak yang telah mereka lakukan, banyak program yang mereka lakukan sehingga berjaya membantu Jabatan Agama Islam Sarawak untuk melebarkan sayap dakwah. Kemudian ada di antara bekas pelajar IKMAS yang saya sendiri diminta oleh Yadim membantu untuk menemuduga pegawai-pegawai yang akan dipilih untuk menjadi da'i Yadim. Dan alhamdulillah banyak sekali mereka telah mengislamkan saudara-saudara kita yang berada di pedalaman. Dan kalau dilihat di Jabatan Agama, kes-kes penguatkuasaan yang dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak, banyak kes-kes penguatkuasaan yang berjaya dilaksanakan, dan juga pembenterasan ajaran-ajaran salah dan juga seperti ajaran sesat Syiah dan sebagainya. Bekas pelajar IKMAS memainkan peranan yang sangat penting dalam risikan, dalam penguatkuasaan. Mereka merupakan frontliner dalam tugas-tugas yang dilakukan oleh mereka. Ini merupakan satu kebanggaan lah, satu perkara yang wajar IKMAS boleh mendabik dada, berupaya melahirkan tokoh-tokoh pegawai-pegawai yang berkebolehan. Kita secara tidak langsung melihat IKMAS ini merupakan satu madrasah yang melahirkan manusia-manusia yang akan menyumbang kepada Islam itu sendiri, khususnya, dan juga kepada dakwah di negeri Sarawak yang tercinta ini.
Untuk saya sendiri, tuan-tuan dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun tidak menyangka bahawa apa yang saya lalui pada masa sekarang, sebagai contoh daripada diploma pergi kepada ijazah, kepada masters, dan sekarang sedang berusaha untuk menyelesaikan. Saya berada di semester 3 sekarang, Universiti Teknologi Mara, mengambil pengkhususan dalam pengajian Islam kontemporari, tetapi tajuk saya adalah tajuk yang berkaitan dengan diradikalisasi dan juga tasawuf, tentang pengganas dan juga bagaimana cara memulihkannya melalui tasawuf itu sendiri. Keterlibatan di dalam organisasi banyak membantu. Sebagai contoh, MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, banyak membantu saya di samping terlibat dengan NGO yang ada di luar, tetapi MPP juga berjaya juga melatih saya untuk bertugas untuk berhadapan dengan apa yang saya hadapi sebagai bekalan ketika mana saya bekerja sekarang. Dan amat mengejutkan juga di pihak saya apabila dilantik juga sebagai pegawai diradikalisasi tahanan Sosma dan juga Pota untuk bahagian Sarawak dan juga Sabah. Sarawak dan juga Sabah. Itu merupakan satu penghormatan kerana tidak semua orang berkebolehan untuk melakukan hal ini, dan saya pun tidak tahu kenapa saya boleh, tetapi mungkin kerana latihan-latihan yang yang saya lalui, kebanyakan ikhmas. Secara terus terang saya bagi tahu bahawa ikhmas itu memainkan peranan yang sangat besar dalam pembentukan identiti yang ada pada masa sekarang pada diri saya sendiri. Yang lain-lain nanti mungkin saya boleh tambah selepas inilah, Ustaz. Ustaz Asfar, saya tertarik dengan apa yang Ustaz cerita kaitan dengan peranan ikhmas, lepas tu menyumbang kepada penubuhan ataupun sumbangan kepada negeri Sarawak. Sebab ikhmas ini satu-satunya institut Islam yang di bawah kelolaan JAKIM yang terdapat di bumi Sarawak. Betul lah Ustaz? Betul. Kan? Jadi itu satu peluang terutamanya kepada rakyat Sarawak untuk belajar ataupun menuntut bidang agama dalam bidang diploma. Cumanya Ustaz, ada permulaan awal tadi Ustaz dah beritahu yang Ustaz bukannya dalam bidang agama sebelum masuk diploma kan. Maksudnya bukannya ahli agama kan. Jadi mungkin Ustaz boleh sharing lah dengan rakan-rakan AB yang ada pada malam tu. Macam mana boleh terbuka nak masuk bidang agama ni? Mungkin boleh cerita sikit lah. Sekurang-kurangnya sebab ada juga kawan-kawan ataupun yang masuk ke ikhmasnya bukannya basic agama pun. Hanya daripada sekolah biasa tapi minat agama. Mungkin boleh berkongsi Ustaz. Baik, Ustaz. Asalnya memang saya daripada sekolah agama, cuma saya tak minat belajar agama. Saya tak minat belajar agama, jadi saya pindah sekolah pada sekolah aliran biasa, sekolah menengah teknik Matang. Setelah daripada sekolah tersebut, tiba-tiba hati terbuka lagi untuk belajar agama. Jadi apabila ada kesungguhan untuk belajar agama itu lagi, jadi saya tidak melihat, mula-mula asalnya nak masuk tahfiz, ingin nak masuk Darul Quran, nak hafal Quran dan sebagainya, tapi tidak layak kerana syarat-syaratnya pada saat itu, syaratnya nak masuk pengajian agama, syaratnya mesti ada bahasa Arab. Sesiapa yang tidak punya latar belakang bahasa Arab memang tak boleh, sama ada masuk universiti ataupun kolej dan sebagainya. Maka saya pergi ke kolej yang namanya Kolej Unity di Negeri Sembilan pada waktu tersebut. Di situ saya kenal dengan menteri kita sekarang, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia merupakan pensyarah dia di situ awal dulu dan merupakan guru saya yang awal dulu. Tapi malangnya saya tidak habis mengaji di situ kerana faktor kewangan juga. Jadi saya balik ke Sarawak.
Saya balik semula ke Sarawak. Panjang ceritanya ketika mana di unity tersebut, sebab saya memikirkan apa nama beban pada zaman kita belajar dulu, PTPTN tak ada, bantuan kewangan tak ada, susah. Jadi pada waktu tersebut saya balik semula ke Sarawak, dan di situ saya diambil, saya ditawarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Zaidi Edward. Saya masih ingat Ustaz Zaidi Edward menawarkan saya untuk belajar di IKMAS. Pada waktu tersebut setengah tahun IKMAS sudah berjalan. Tetapi kerana minat yang mendalam, saya pada waktu tersebut, kita ada subjek hafalan. Minat yang mendalam pada waktu tersebut, saya berjaya menghafal ayat-ayat hafalan pada waktu tersebut, walaupun setelah setengah tahun, saya ketinggalan setengah tahun, tapi alhamdulillah saya berjaya menghafalnya. Orang pertama selesai hafalan-hafalan tersebut. Bagi saya, untuk berjaya dalam mana-mana bidang yang kita ceburi, pertama sekali hendaklah menanam satu minat yang mendalam terhadap apa yang kita ambil pada waktu ini, waktu tersebut kan. Minat agama, kita fokus, kita minat, kita bersungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut. Jadi itu kunci. Jadi hal-hal yang lain insya-Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa yang menuntut perjalanan dalam menuntut ilmu itu, maka Allah akan memudahkannya tariq fi jannah, memudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Maka orang-orang yang punya minat ataupun kesungguhan, insya-Allah Allah akan bantu. Begitulah juga dengan yang lain untuk pelajar-pelajar sekarang. Kita bukan berlatar belakangkan agama itu, bagi saya bukan satu alasan untuk kita tidak cemerlang. Itu bukan satu alasan, kerana ramai di kalangan pelajar-pelajar yang saya lihat, apabila mereka mempunyai kecenderungan, keseronokan, rajin mendatangi para guru, rajin duduk dengan orang-orang yang baik-baik, bersama-sama ingin mencapai cita-cita mereka akan berjaya. Cuma jangan putus hubungan dengan guru-guru kita yang berada di situ. Jangan putus hubungan. Jangan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak guru kita. Mungkin guru kita ada kelemahan menurut pandangan kita, tetapi seorang guru ini dia mengetahui tentang apa yang dilakukan olehnya. Sebab itu sebagai anak murid, bagi saya, kita hendaklah meletakkan sangkaan baik kita kepada guru kita melebihi daripada segala-galanya, kerana mereka merupakan guru kepada kita yang mengajarkan kepada kita ilmu. Jadi bagi saya, Ustaz, kunci kepada kejayaan itu kesungguhan, minat yang mendalam, dan juga senantiasa bergaul dan jangan putus hubungan dengan guru-guru kita yang berada di yang tempat kita menuntut ilmu tersebut. Okey, sangat menarik bila Ustaz cakap kunci kepada kejayaan itu ialah minat. Sebab itu Ustaz belajar bukan sahaja di Indonesia, pergi ke Unity, banyak tempat, banyak tempat dan banyak pengalaman, dan sekarang ini dipilih pula, orang kata ditempatkan di Bakar dan dipilih pula sebagai pegawai apa nama ni? Diradikalisasi. Allah. Sebut pun nak nyebut pun susah ya. Masya-Allah, tabarakallah, sungguh hebat. Tapi sebab itulah kita nak berkongsi dengan Ustaz, kita kongsi dengan penonton. Sebab ada beberapa lontaran, terutamanya kepada adik-adik kita lah yang sedang menuntut, terutamanya dalam bidang agama. Kalau dulu-dulu, kalau Ustaz benar, kalau dulu-dulu biasanya kalau orang belajar agama ni, biasa mak bapaknya akan meletakkan kepercayaan yang agak rendah, kan? Sebab bila belajar agama ke mana? Paling-paling pun jadi cikgu lah, jadi ustaz, jadi guru kafar, guru takmir. Ni ada orang kata satu pekerjaan ataupun stand yang khusus. Kalau contohnya, kalau belajar medical ataupun belajar perubatan, dia memang akan jadi doktor. Nah, kalau belajar engineering, memang akan jadi engineer. Tapi kalau belajar bidang agama ni Ustaz,
Kita kalau daripada tahun 2000 sampai ke 2000 tahun tu lah, kita sudah melahirkan hampir 1131 graduan IKMAS. Maksudnya cukup banyak yang berada di bumi Sarawak. Tetapi yalah, dengan jumlah yang sedemikian, adakah yalah dia punya produk ataupun dia punya apakah pekerjaan yang biasanya kalau ibu bapa ni dia akan tanya, apa kerja lepas habis belajar nak? Apa pekerjaan? Jadi mungkin ustaz boleh kongsi kalau peluang pekerjaan bila dah habis belajar tu, apa yang disajikan kepada alumni ataupun graduan IKMAS ni. Baik Ustaz. Menurut pandangan saya Ustaz, pandangan saya tidak semestinya betul lah. Kan juga boleh dinilai, dipertimbangkan pandangan saya ini. Asal pertama sekali apabila orang nak datang ke IKMAS ini, rata-ratanya kebanyakannya bila Ustaz sendiri yang interview kan, kita tanya apa cita-cita kamu? Kan, apa cita-cita kamu? Dan sepastinya mereka akan menyatakan bahawa cita-cita mereka ingin menjadi seorang pendakwah ataupun ingin menjadi seorang ustaz, ingin menjadi seorang yang bekerja dalam bidang agama. Itu. Jadi IKMAS juga mengeluarkan diploma pengajian Islam, diploma dakwah, diploma tahfiz Quran, dan itu sebenarnya tujuan daripada cita-cita mereka datang dan melanjutkan pelajaran ke IKMAS. Tidak boleh disalahkan mereka sekiranya mereka ingin mencapai cita-cita mereka. Namun demikian, ramai sebenarnya graduan-graduan IKMAS yang apabila keluar berada di luar daripada bidang agama yang mereka ceburi. Antaranya ada ramai di kalangan pegawai-pegawai kita yang menjadi inspektor di Jabatan Penjara Malaysia. Ramai yang menjadi polis. Ada sekarang merupakan ketua balai di Batu Kawah. Kalau ada masalah di kawasan Batu Kawah, di kawasan Pedawan, cari Inspektor Syahrul. Dia merupakan seorang inspektor yang agak glamour, dan juga merupakan graduan IKMAS, bekas striker IKMAS dahulu. Zaman saya dah keluar lah, zaman saya ada dia tak boleh sebab dia kena berlawan dengan saya untuk posisi tersebut. Kan. Kemudian ada lagi graduan IKMAS jadi polis Ada. Wah, hebat. Graduan IKMAS jadi inspektor sekarang. Kemudian banyaklah yang saya mungkin saya tidak mengetahui, tapi yang yang berkhidmat dalam tentera di Kagat pun ada, dan bahkan ada orang yang menceburkan diri di dalam bidang pembinaan construction ada, yang baru sahaja selesai menyiapkan rumah saya, Ustaz Muhammad Azhar, ada di Facebook, boleh cari Ustaz Muhammad Azhar. Merupakan menceburkan diri dalam bidang construction. Ustaz Azhar ini merupakan anak murid saya ketika mana saya berada mengajar di IKMAS. Merupakan seorang yang sangat saya hormati. Kalau tahu perjalanan dia menjadi seorang kontraktor tersebut, dia pernah menjadi toge. Dia pernah mengusahakan rumah makan yang besar, 7 on 7 kalau tak silap saya, dekat Matang. Kemudian menceburkan diri dalam bidang printing. Dia ni memang bina bisnes. Merupakan graduan diploma pengajian Islam dan dakwah. Ada di antara bekas graduan IKMAS yang menjadi nurse. Kemudian seorang kontraktor yang menjual bahan-bahan mentah seperti pasir, bata, ini siapa namanya? Lupa saya. Nya suka menari. Saya lupa namanya. Tapi nya seorang pelajar yang agak nakal ketika mana saya menjadi menjadi pensyarah. Pensyarah dia dulu agak nakal, tetapi nakalnya nakal nak menarik perhatian saya sebagai seorang pensyarah beliau. Dan alhamdulillah, antara bila mana beliau kahwin, nya minta benar-benar saya datang pada majlis perkahwinannya.
di Kampung Mang kalau silap saya kan. Jadi maknanya IKMAS juga sebenarnya banyak melahirkan graduan-graduan yang tidak pergi kepada aliran agama. Namun kepada yang pergi kepada aliran agama ini, alhamdulillah ada yang menjadi hakim Mahkamah Syar'i yang arif, Tuan Imran bin Taha. Kemudian yang terlibat daripada banyak berkenaan dengan fatwa, yang bertugas di Pejabat Mufti Negeri Sarawak, bukan nak kata orang nak mengangkat diri sendiri kan, tetapi baru-baru ini JAKIM telah mengeluarkan satu surat surat pengiktirafan berkenaan dengan diradikalisasi ini kepada saya. Ini merupakan satu bukti mengatakan bahawasanya IKMAS ini mampu melahirkan graduan-graduan yang outstanding, yang apabila berada di luar mereka ini boleh menonjol, boleh menonjol. Madrasah IKMAS menurut saya lah kan. Jadi apa tagline IKMAS? IKMAS di hati. IKMAS inspirasiku. IKMAS inspirasiku. Merupakan satu tagline yang sangat bagus sekali. Kan? Bila saya tengok pelajar-pelajar yang menyambung pelajaran di luar negeri, pelajar-pelajar yang menyambung di Semenanjung kan, mereka akan senantiasa sering menyebut bahawa mereka tidak dapat lupakan IKMAS, dan ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat kita terharulah mendengar, kerana mereka masih melihat IKMAS itu adalah satu tempat di mana mereka bermula. Itu Ustaz, kalau kita nanggar dalam komen Facebook, kita ada Ustaz Hamdan, pengarah JAKIM. Allah. Kan? Tahniah Ustaz, mabruk. Kan? Ustaz Hamdan. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Hamdan nanti. Kita akan buat live bersama dengan Ustaz Hamdan. Kita akan jemput Ustaz Hamdan untuk kita sharing-sharing ilmu bersama Ustaz Hamdan nanti, insyaAllah. Lepas tu kita ada siapa lagi ni? Kita ada Amy Talib. Kita punya bekas ni juga, bekas pelajar, bekas alumni juga, sekarang berkhidmat di IKMAS. Inspektor Syarul pun ada, Tuan Imran pun ada. Syarul, striker IKMAS. Nah, hanya selalu main untuk IKMAS. IKMAS United. Lepas tu kita ada Ustaz Imran, yang arif. Ustaz Imran pun pernah juga kita panggil. InsyaAllah ada masa kita akan panggil juga. Lepas tu kita ada Muhammad Yazid. Muhammad Yazid ni lah orang yang saya katakan tadi, yang menjual bahan-bahan mentah, barang-barang construction, orang kaya semerahan ni. Nakal kontraktor lah. Belajar. Kontraktor. Rasanya bila sebut kontraktor ni Ustaz, sebab kita di IKMAS kita ada 3 bidang kemahiran. Kita ada binaan, kita ada kita ada masakan ataupun kulinari, jahitan. Fabrik jahitan. Jadi ketiga-tiga ini barangkali mungkin bila mereka belajar, mereka ada kecenderung ke arah sana. Rasanya ada ke begitu Ustaz? Ada, memang ada. Cuma mungkin pada awalnya mereka tidak dapat melihat, kerana sebagaimana yang saya sebut tadi, fokus mereka ingin berkhidmat dalam bidang agama. Tetapi semakin waktu berkembang dengan meluasnya media sosial, mereka terinspirasi ataupun mungkin melihat daripada satu sudut pandang yang berbeza. Kalau zaman saya dulu, media sosial tak terlalu meluas sebagaimana sekarang. Tahun 2000, sekarang 2020 tahun yang lepas. Cuba bayangkan teknologi pada waktu tersebut dan berbanding dengan teknologi pada waktu sekarang. Ada seorang yang di Semerahan, siapa namanya, sama ada dia bekerja ataupun buat business partner dalam memperbaiki handphone.
memperbaiki Oh. handphone, ada jual handphone, memperbaiki handphone, memperbaiki alat-alat yang sewaktu dengannya. Cuma saya tak berkesempatan untuk hantar handphone rosak dan sebagainya, dan tapi saya lihat perkembangan terutama khususnya pada anak-anak murid saya yang pernah belajar dengan saya. Jika ada nama kat bawah tu mungkin rakan-rakan boleh komen sebab saya nanggap dalam tu ramai kita punya alumni IKMAS. Ustaz Mizi, Ustaz Mizi pun alumni IKMAS. Tahniah Ustaz. Oh ya, Ustaz Amdan pernah jadi pengetua mantan pengetua IKMAS. Ya, Satu betul. ketika dahulu. Jadi kita jemput juga mantan-mantan ini insya-Allah. Saudara Hasbullah. Hasbullah. Kan? Hasbullah hadir Ustaz. Kita ambil kehadiran alumni IKMAS ni. Jemput. Mantan presiden. Mantan presiden, masya-Allah. MPP. Hebat Tahun dia bila ni Ustaz Hasbullah ni? Allahu Akbar. Pada Ya, Ustaz saya Hasbullah. Ustaz, yang ada Ya. di IKMAS ni kan, kalau ada pun yang nakal di dalam IKMAS ini, kebanyakannya yang saya lihat lah, yang nakal-nakal ini mereka apabila keluar daripada IKMAS, mereka agak menonjol Ustaz. Agak menonjol. Ada seorang tu sekarang ni dah berceramah di IKMAS dah. Siapa namanya? Ustaz Aizat. Antara orang yang sering saya Ustaz Azri Izzat ke? Ya. Okey. Itu dia. Orang yang Allah. sering saya hukum ketika mana berada di IKMAS. Tapi satu Tapi perkara sekarang yang jadi apa saya Ustaz dia? Sekarang satu ni Ustaz Azri jadi apa? dia jadi guru. Allahu Jadi Akbar. guru. Hebat. Dan juga motivator. Sekarang Motivator. saya tengok di dalam Facebook dia sedang mengusahakan sebuah ma'had tahfiz Rabbani. Masya Allah. Dia dengan kawan-kawan dia cuba buat ma'had tahfiz tersebut. Masya Allah. Dia juga selesai daripada IKMAS berkhidmat dengan Al-Aqsar yang membantu penyebaran information berkenaan dengan Palestin. Dan itu merupakan satu masya-Allah, satu khidmat memperjuangkan Islam di peringkat antarabangsa, dan alhamdulillah sekarang saya banggalah punya orang-orang seperti mereka ini yang berkhidmat untuk masyarakat setelah mereka keluar, dan ini merupakan orang-orang yang dilahirkan daripada IKMAS itu sendirilah, Ustaz. Yang itu pun ada juga Ustaz. Daripada awangku. Kolam IKMAS banyak sejarah. Masya-Allah. Ini sejarah pahit. Ini golongan orang yang ada nakal-nakal sedikit. Ada yang Ustaz, kolam bawah tu ada yang mandi Ustaz. Mandi bawa sabun Ustaz. Itu di IKMAS nak? Di PLS. Aduh. Masih lagi berbuih sampai kini tu berbuih lagi. Masya-Allah. Allahu Akbar. Ramai kita punya alumni dalam tu, kita boleh nanggap dalam kita punya komen. Rasa soalan si ada, semuanya daripada alumni kita reunion dalam kita punya FB Live pada malam tu. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sudi orang kata mendengar kita punya bicara bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Jika ada apa-apa sebarang persoalan, saya nanggap sini bukan soalan lah, banyak kenangan-kenangan yang diceritakan secara bersama. Allahu Akbar. Banyak anak murid ni. Sarina pada Aman Palestin. Ni mungkin yes, Aman Palestin. Ustaz Azri Izzat Lepas tu kita ada situ pun ni Ustaz Azri tadi. Khitbah tempat melepas segalanya. Keistimewaan yang nampak Ustaz, kebanyakan kepada pelajar-pelajar kita ni yang dicungkil bakatnya berdasarkan kebolehan dalam khitbah. Betul Ustaz. Setuju. Kan?
Jadi khitbah Saya ni sangat setuju. selain pelbagai kemahiran lah, pelbagai dari segi soft skill, selain daripada berdakwah, daripada yalah mampu menyampaikan ceramah, ada juga kelebihan-kelebihan lain yang dicungkil. Jadi pasal zaman Ustaz, khitbah yang paling familiar apa Ustaz, yang Ustaz ingat lah ketika zaman Ustaz dulu? Zaman kami dulu Ustaz, semuanya penuh dengan kekurangan. Namun demikian Ustaz, saya melihat bagaimana jasa-jasa orang-orang terdahulu yang ada semangat, roh yang ingin melihat IKMAS itu betul-betul berkembang sebagaimana sekarang Ustaz. Saya masih ingat ketika mana nak dapatkan alat muzik tu Ustaz, nak dapatkan alat muzik itu kami kumpul duit masing-masing, kemudian beli alat muzik tersebut, sehingga apabila pihak pentadbiran melihatnya, saya masih ingat namanya Ustazah apa, Ustaz Mizi mungkin ingat lah kan, dia usahakan, maka dapatlah kami alat muzik tersebut untuk digunakan semasa khitbah tersebut. Jadi banyak benda lah. Kelebihan kami pada saat itu ialah apabila serba kekurangan, maka kami akan mencari alternatif untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Maknanya tidak bergantung dengan subsidi lah, tapi usahakan. Antara program yang menjadi kebanggaan kami pada waktu tersebut, tahun 2000 Ustaz. Tahun 2000 waktu tersebut, dan kebanyakan daripada pelajar-pelajar IKMAS ni ada yang daripada jauh. Jadi kami buat satu program yang disebut dengan nama program integrasi pelajar. Integrasi pelajar ini kami ingin membawa pelajar-pelajar IKMAS untuk pergi ke Darul Quran, pergi ke Universiti Malaya yang pada waktu tersebut diusahakan untuk mendapat MOU dengan IKMAS itu. Pergi ke UKM, dan tidak ada subsidi daripada IKMAS. Pihak IKMAS kata cuba dapatkan pensyarah-pensyarah kami pada waktu tersebut, Ustaz Wan Jaafar, Ustaz Hamdan pada waktu tersebut masih pegawai biasa sebelum jadi pengarah sekarang lah. Ustaz Hamdan, Ustaz Zaidi, Ustaz Lokman, Ustaz banyaklah yang memberi sokongan kepada kami, dan alhamdulillah kami berupaya mengumpul wang sebanyak 15,000 Ustaz. 15,000, dan alhamdulillah kami bawa pelajar-pelajar IKMAS untuk pergi ke Semenanjung pada waktu tersebut. Ada yang kali pertama naik kapal terbang Ustaz. Kali pertama naik kapal terbang, dan itu merupakan antara program-program kenangan manis kami lah ketika mana berada di IKMAS pada saat tiada orang pada waktu tersebut. Kalau tak silap saya pada semester kedua. Sebab pada semester ketiga kami semester 3, maka ada lagi pelajar-pelajar baru, masuklah pelajar tahun batch yang kedua IKMAS pada waktu tersebut. Okey, nangka situ Ustaz Faizul pun alumni IKMAS, kini bekerja di Ustaz Asfar striker berbisa. Tandukan padu. Ustaz Asfar kena turun ke IKMAS, kita ada friendly IKMAS United. Baju dah kasih dah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ni banyaklah kawan-kawan kita, betul khitbah banyak mengajar segalanya. Sampai kini tu pun kesan daripada khitbah kita masih teruskan. Kita adakan progres setiap bulan sebab dia punya impak ataupun kesan dia cukup banyak. Macam saudara Izzat yang pada apa? Jadi pemberita dalam khitbah mencari isu-isu panas dalam IKMAS, nangkap gambar pakai handphone lama. Benarlah. Sebab bergantung kepada kita punya kreativiti masing-masing lah nak. Masing-masing punya kelebihan dan sebagainya. Tu Ustaz Mizi komen tu, Ustazah Zaidah. Ustazah Zaidah yang bantu kami dulu. Ustazah Zaidah.
Salah. Okey, jadi kalau kawan-kawan ataupun sedang menonton kita punya FB Live pada malam tu, kita pun ada kita punya YouTube channel, YouTube My Ikemas. Jadi kalau yang mana yang terlepas, terutamanya kepada adik-adik pelajar Ikemas yang untuk makluman Ustaz Asfar sidaknya tengah exam kini tu. Final. Ada yang mungkin ada yang komen situ and kita punya student ni contohnya ni Imam. Kita punya Imam kan Ustaz Asfar. Sidaknya kini tu tengah exam. Mungkin kita pulang malam supaya sidaknya bolehlah tonton sekali. Timba dia punya kata perkongsian daripada alumni Ikemas. Ada satu soalan Ustaz. Daripada awangku Muhammad Suhail. Assalamualaikum Ustaz, apakah harapan Ustaz Ikemas dan pelajar-pelajar Ikemas akan datang? Okay, Ustaz sini Ustaz. Antara pelajar yang apa nama yang menambat hati saya ni awangku Muhammad Suhail ni. Dia dan kawan-kawan dia lah. Harapan ya Ustaz saya ada anak dan anak saya akan membesar. Sekarang ni yang paling tua sekarang ni pun dah tingkatan 1 sekarang. Tidak mustahil bahawa anak saya mungkin akan mengikuti jejak saya kerana saya melihat Ikemas ini boleh berupaya untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Sebab dilihat di depan mata saya sendiri. Saya lihat anak-anak murid saya yang bila mana berada, bukan setakat hebat beraksi di Ikemas sendiri, tetapi apabila pergi ke UPSI, apabila pergi ke UM, apabila pergi ke UKM dan sebagainya, mereka menonjol potensi mereka yang pada asalnya digilap di Ikemas ini, dan apabila pergi ke tempat-tempat yang lebih tinggi, mereka berupaya menggilapnya dengan lebih bersinar. Maka saya kemungkinan punya harapan bahawa mungkin satu hari kelak anak saya mungkin akan juga belajar di Ikemas, dan mungkin satu hari Ikemas mungkin boleh mengusahakan satu program sebagai contoh. Kita dah ada diploma pengajian dakwah, kita dah ada tahfiz kan. Tahfiz itu merupakan ruang yang besar kepada anak-anak Sarawak untuk menghafal Al-Quran di tempat-tempat prestige macam kita lihat di Darul Quran. Ikemas pun apa kurangnya kan. Mungkin program-program yang mungkin boleh ditambah baik antaranya adalah program ijazah. Mungkin boleh diusahakan kerana apabila kita boleh melahirkan pelajar-pelajar kita untuk pergi di ijazah sarjana muda di Ikemas, mungkin itu banyak membantu daripada sudut kerana kalau belajar di Ikemas ni yuran dia murah kan. Kenapa tidak disambung dengan ijazah pula kan. Jadi sudah pasti orang akan menjadikan Ikemas ini satu tempat institusi yang menjadi rebutan ramai, di samping mempunyai pelajaran kelas pertama dan juga menyediakan kos pendidikan yang sangat murah. Mungkin beruntung untuk orang-orang yang kurang berkemampuan, dan apabila diberi ruang dan peluang tempat di Ikemas, maka mereka pasti akan menghargainya. Kerana kalau sebab kita juga terlibat dengan kerajaan negeri, dan saya melihat Majlis Islam, kalau tak percaya boleh tanya dengan Ustaz Hamdan kan, Majlis Islam tu mungkin akan boleh memberi bantuan support kepada Ikemas, kerana seringkali di mulut yang di-Pertua Majlis Islam Datuk Misnu sering memuji Ikemas, mempunyai harapan yang besar dengan Ikemas untuk melihat kerana Ikemas telah memproduksi sumber daya manusia yang sangat bermanfaat untuk negeri Sarawak. Bahkan orang yang sangat rapat dengan yang di-Pertua juga merupakan bekas pelajar Ikemas, Ustaz Haris. Dia seorang berani dengan dengan yang di-Pertuakan. Maknanya Ikemas, pelajar Ikemas ini berkebolehan daripada semua sudut.
Menjadi PA pun boleh, kan, jadi pekerja pun boleh, jadi kuli pun boleh, jadi bos pun boleh. Itu Ustaz. Okey Ustaz, Ustaz ada bagi tahu yang e-kemas ni orang kata salah satu orang kata tempat pengajian yang murah dari segi yuran. Apa lagi sebenarnya Ustaz yang daya tarikkan e-kemas? Kalau orang yang baru dengar e-kemas, apa kelebihan e-kemas tu? Mungkin Ustaz boleh sharing lah kelebihan ataupun yalah yang ada lah tempat lain, mana-mana IPT ke, mana-mana tempat ke, yang pada e-kemas je, oh ni special. Sebab e-kemas je, ada tempat lain. Rasa-rasanya apa? Apa dia punya kelebihan e-kemas ni? Faktor utamanya itulah, faktor utamanya murah, kemudian makannya free. Yang tidak ada di tempat-tempat lain. Itu kadang-kadang saya melihat, saya baca di dalam komen-komen pelajar-pelajar, bekas-bekas pelajar ikhmas yang berada di universiti-universiti, kadang-kadang dalam dia punya status tu kan, rindu masakan Kak Timah contohnya kan, rindu dengan ikhmas makan free, kemudian orang sambung lagi komen status tersebut kan, oh makan ambil nasi tinggi gunung itu ini dan sebagainya. Dan ini salah satu juga salah satu daripada kelebihan yang ada pada ikhmas. Kemudian latihan dai yang turun sebulan itu tak ada di tempat lain, yang turun ke kampung-kampung selama sebulan. Ya, Ustaz Izzat pun ada komen ni, kan, amali dakwah nak. Ya, macam yang saya sebut tadi. Masuk ke masyarakat. Rasa-rasa yang program amali dakwah yang dipolak di e-kemas ni wajar tak diteruskan lagi? Oh, semestinya. Ia merupakan salah satu daripada program yang memberi impak besar, khususnya kepada masyarakat. Ustaz, pengalaman saya sebagai ketua bahagian akademik dan peperiksaan ikhmas yang mengendalikan amali dakwah. Ada satu kampung tu Ustaz, di mana pelajar kita masuk ke kampung tersebut. Kampung tersebut tidak pernah melaksanakan solat Jumaat secara, maknanya solat Jumaat memang dilakukan tapi dengan kehadiran yang sedikit. Tidak pernah berlaku. Dan apabila pelajar ikhmas masuk ke kampung tersebut telah melaksanakan solat Jumaat tanpa perlu mengadakan solat kembar. Sepanjang 4 minggu, sebulan pelajar ikhmas berada di situ. Kerana mereka berupaya menarik perhatian masyarakat kampung. Bahkan ada juga kes-kes di mana kampung belah laut dengan sebelah darat bergaduh. Dan apabila pelajar kita mengaplikasikan dakwah bilhal, maka kampung yang belah darat dan belah laut tersebut, mereka jadi berbaik ketika mana melalui cara yang dilakukan oleh mereka dengan mengadakan suka nikah. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, apabila saya pergi ke outstation, bila berjumpa, ada yang kenal saya, berjumpa dengan saya, mereka bertanya kembali, Ustaz, bila JAKIM nak hantar pelajar-pelajar lagi ke kampung kami, katanya. Maknanya dampak daripada program-program amali dakwah ini begitu memberi kesan. Kampung Melayu, betul, kampung Dit, nampak. Ini memang diorang ni anak-anak murid saya yang ada pengalaman yang ingat akan peristiwa-peristiwa tersebut. Bahkan ada yang berdakwah dengan pondan. Berdakwah dengan pondan, dikejar oleh oleh laki-laki sampai masuk ke dalam tandas rumah tempat dia tinggal, tak nak keluar. Tapi bila nak balik, orang yang mengejar mereka itu menangis. Maknanya kesan yang cukup mendalam. Program amali dakwah kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedalaman di Sarawak. Masya Allah. Maksudnya kesan daripada program amali dakwah itu memberikan banyak dia punya implikasi. Kata Nanggas itu,
kan, Afzai. Nizam pada amal dakwah sangat penting, best gila-gila mengenali masyarakat di kawasan saudara-saudara kita. Yes. Banyak perkongsian ataupun banyaklah amal dakwah ke Pulau Beruit. Di mana tu Ustaz Beruit tu? Dekat kawasan dekat kawasan Sarike kalau tak silap saya. Sarike. Betul Pulau Ustaz Amy Beruit. pada sidaknya di best sidaknya Di Belaga. Belaga jauh kan. Betul, paling jauh Belaga. Jauh Cuma Ustaz mungkin ialah bila kita sebut pasal amali ni dengan situasi COVID kan, situasi COVID ni memungkinkan mungkin amali tu tidak macam yang sebelum tu lah, yang mungkin tidak ke masa kampung dan sebagainya. Jadi kat situ mungkin akan kata agak rugilah sikit kepada pelajar-pelajar yang berada pada situasi sekarang ni yang tak dapat nak bersama dengan masyarakat, amali dakwah dan sebagainya. Jadi mungkin tu antara kekangan. Bukan kita tidak mahu, tetapi disebabkan isu COVID. Ya, betul Ustaz. Lepas tu setidaknya pada apa lagi tu? Minum air gunung di segubang bau. Mungkin pada pandangan saya Ustaz, untuk amali yang baru ini dengan keadaan baru ini, saya rasa IKMAS perlu memikirkan satu cara metod dakwah terbaru pada masa sekarang. Kan sesuai dengan waktu sekarang dilanda COVID, orang terkenkangan di rumah dan kita melihat kes bunuh diri yang kes bunuh diri mula meningkat, stres, pihak JPA dan juga pihak ni cuba sekarang mula menghantarkan survey kenapa kemurangan berlaku sekarang. Maknanya dakwah yang perlu dilakukan pada masa sekarang mungkin agak berbeza dengan situasi yang berlaku sebelum ini. Mungkin boleh difikirkan satu cara yang baru, kaedah dakwah terbaru pada saat COVID sebagaimana yang Ustaz sebut tadi. Ustaz Izzat, yang pada untuk COVID guna dakwah cyber. Itu salah satu yang boleh kita pertimbangkan. Dakwah cyber kita buat dari segi FB Live, kita buat pendekatan melalui media sosial, atau pendekatan dakwah yang mesti dan yang semasa kita kena buat. Okey. Banyak komen-komen daripada kawan daripada alumni barangkali mungkin Ustaz kenal. Amali dakwah sangat wajar diteruskan sebab sangat membantu bila diaplikasikan dalam bidang pekerjaan sambil belajar bergaul dengan masyarakat berbilang kaum dan agama. Bibi Okey. Ini pasangan IKMAS ni. Ya. Suami isteri bekas pelajar IKMAS. Masya Allah. Jodohnya di IKMAS rasanya. Banyak jodohnya di IKMAS. Ustaz jodoh di Indonesia. Kalau Ustaz lama sikit di IKMAS, barangkali mungkin yang kedua. Allah. Yang kedua. Okay, kita terus. Okey, kemudian amali dakwah sebulan baru steady. Dana cari di kan kita memang dari segi kekangan, dari segi masa, kalau ikutkan sebenarnya kualiti memang lagi lama lagi kualiti lah. Okey, kemudian ni saudara Imam. Imam walaupun tengah-tengah nak exam pun boleh juga bagi fokus bagus. Alhamdulillah. Teringat zaman temu degar masuk IKMAS, Ustaz Asfar dan Ustazah Naznin penemu degar dari saya. Tu dia ingat sangat Ustaz tu. Sebab Ustaz dia dapat masuk ke IKMAS. Alhamdulillah. Dan saudara Imam ni pun orang kata salah satulah kita punya pelajar yang sangat orang kata berkebolehan. Alhamdulillah. Semuanya boleh. Campak di laut, hidup, campak di mana-mananya boleh hidup. Tu satu kelebihan. Pelajar IKMAS. Tu maksudnya kan. Serba-serbi boleh. Kemudian Ustaz ada lagi student mau amali dengan kami lagi kah? Ni Nasruddin. Masya Allah, Nasruddin. Ini pelajar boleh sekali-sekali jemput beliau. Beliau punya pengalaman yang banyak dalam bidang dakwah. Dan satu yang saya cukup respect, cukup kagum dengan beliau ketika mana beliau sanggup terbang pergi ke Palu
pergi ke Palu untuk Indonesia. membantu. Ya, selepas daripada tsunami yang berlaku di Palu tersebut, dia ada banyak cerita yang tersurat dan tersirat. InsyaAllah mungkin Ikhmas boleh InsyaAllah jemput dia boleh untuk panggil dia. menceritakan apa yang berlaku. Banyak cerita kita tak tahu. Apa yang kita tengok di dalam YouTube tu, bumi berputar, macam blender tu, dia boleh bagi tahu kenapa hal tersebut berlaku. Masya Allah. Boleh kita jemput insya-Allah. Kan? Ni jangan lepaskan peluang sebab benda itu orang kata tidak dapat dalam tempat belajar. Ya, ya Ah, betul. pengalaman tu yang sangat penting. Okay, kemudian banyaklah komen-komen berkaitan dengan amali ni. Nah, Hmm. mungkin memberi kesan yang baguslah. Ya memang Ustaz. Setakat ini Ustaz, uh, kalau kita nak mansuhkan ataupun kita nak buang satu-satu tu kan mungkin kita pernah mendengar orang komplain ataupun orang komen yang jelek-jelek pasal tu kan. Setakat yang saya ketahui Ustaz, kesemua program-program amali dakwah kita yang dilakukan oleh kita semua memberi feedback yang sangat positif dan belum pernah lagi lah saya mendengar komen-komen yang sebaliknya. Kemudian kebanyakan Ustaz, waktu saya 4 tahun dah saya pegang ketua bahagian akademik dan peperiksaan, apa yang saya dapati ialah kebanyakan daripada mereka mengatakan bahawa sebulan itu tidak cukup. Sebulan itu tidak cukup. Bukan setakat di pihak pelajar, bahkan di pihak sasaran kita mengatakan kalau boleh buat 2 bulan kah, itu kah, ini kah kan. Jadi itu yang kita dapati feedback. Saya takut 2 bulan, 3 bulan lalas bermastautin di sana terus. Masya Allah. Mana Ustaz kan dari Pulau Beruit, Kampung Penibung. Bolehkah kalau saya kelak amali di Sia? Kan, jika suasana COVID okey, kita memang rancang lah. Rancang tempat-tempat yang telah dirancang. Terutamanya tempat-tempat yang kita kan ada rotation Ustaz kan. Ada bagian-bagian. Betul. Okey, mau lebih 2 bulan. Kan. Amali. Takut lebih lagi takut jadi keluarga terus. Keluarga. Kan? Okey. Kemudian amali dakwah ikhmas dan terbaik. Tadi Ustaz tadilah kan Ustaz Nasruddin orang ingat Asfar sampai kini tu. Maksudnya Ustaz 20 tahun tempoh orang kata 20 tahun maksudnya sudah hampir 20 kalilah amali dilaksanakan di bumi Sarawak. Benar Ustaz Betul. Banyaklah maksudnya tempat-tempat curug-curug kampung yang telah kita pergi. Jadi ini mungkin satu orang kata kesan yang sangat besar lah kepada masyarakat Sarawak terutamanya. Apa lagi tu? Sebulan memang tidak cukup terutamanya di kampung Semalatong, Simunjan. Sebab dari Sia banyak gila pengalaman. Semalatong, Simunjan. Tahun bila tu? Ya? Mungkin Cik Fatin boleh komen itu tahun bila. Kan? InsyaAllah kita akan berhalusi lah mana-mana tempat yang mungkin kita belum buat. Kita akan buat insyaAllah. Tu dah bedah ya. Okey lah, jadi keluarga terus kan? Jadi keluarga. Okey. Untuk amali di sini Ustaz. Okey. Untuk nantilah kita nanti akan dimaklumkan insya-Allah. Ustaz, Afzal Nizam ini juga seorang entrepreneur. Seorang pengusaha juga. Dia antara orang yang selalu renew Rotek saya. Saya kalau Rotek mati saya minta tolong dia. Dia ada bisnes di situ. Ada nanggar Rotek tadi. Benar juga. Ya. Simunjan tahun lepas kan? 2019. Benar. Kan? Amali di Kanawit. Ni kita punya student Hamzani, bagus. Saudara Hamzani. Kanawit. InsyaAllah. Dah pernah buat Ustaz Kanawit? Yang Ustaz ingat. Zaman saya tak sempat lah, tak buat. Saya di bahagian Bintulu, bahagian Betung, bahagian Miri, kemudian bahagian Seberahan. 4 tahun pegang. 4 tahun Okey. Okey, ni kita punya yang Arif
boleh difikirkan juga macam ni nak mengumpul semua alumni IKMAS. Okey. Kebetulan kita punya pengurusi YDP dah ada, nanti insyaAllah kita akan bincang nanti ya. Amin. Nanti yang Arif boleh bincang dengan Ustaz Aspa. Kita rancang. Asalnya sebenarnya nak maklumkan jugalah, dah kebetulan kita dah sembang-sembang ni, memang kita nak rancang, kita nak buat pada tahun tu. Tapi kita siap kumpul sebab dengan situasi COVID ni. Jadi kita buat cetusan macam tu lah. Kita buat sembang-sembang dulu untuk nak memberikan kerinduan. Kan? Sebab alumni kita bukan daripada Kuching ni, ada macam-macam kan. Tempat kan. Ada yang di ni Aiman pada kami Miri Ustaz. Nak jauh. Aiman ni kita punya student lagi. Lupa belum alumni lagi. Kan? Mereka ni yang jauh-jauh mungkin kita nak kumpul, insyaAllah kita akan cek sesuatu yang sesuai. Nanti Ustaz Aspa ngatur lah. InsyaAllah. Tu Imran Taha perlu AGM. InsyaAllah kelak nanti kita ngatur. Ustaz, sedar ataupun tidak kita dah lebih sejam Ustaz. Betul, itu saya nak sebut tadi. Kita yang ada air lah. Masa sekejap bila. Kita barunya sembang-sembang. Belum benar-benar cerita lagi. Allah. Okey. Barangkali ada soalan-soalan. Okay, kumpul dalam Zoom boleh share link dan password. Okey. InsyaAllah nanti kelak ngatur lah. Kita ngatur nanti alumni untuk kita lebih ke banyak lagi program-program insyaAllah. Selain daripada kita sembang-sembang kat situ, mungkin kita akan banyak lagi kita boleh ngatur program-program untuk terutamanya untuk orang kata memberikan kebaikan yang bersama, terutamanya kepada IKMAS insyaAllah. Syekh Lah daripada mana ni? Kota Semarahan. Kan? Kota Semarahan, terima kasih kan? Kepada semua orang kata penonton-penonton ataupun rakan FB yang sedang menonton. Apa ni? Amir Khairan. Apa yang dibelajar di IKMAS mostly banyak dipraktik semasa amali dakwah, bahkan sehingga ke alam pekerjaan. Terima kasih warga pendidik IKMAS. Maaf Ustaz Aspa dah kata ni mesti dah retired dah ni. Geng-geng bola Geng bola. Allah. Ada satu yang saya nak share Ustaz. Ada seorang bekas pelajar kita. Okey. Dia punya follower dalam IG ataupun Facebook tu ramai tau. Aizuddin Al-Jitrawi. Aizuddin Al-Jitrawi. Dia orang Jitra dulu. Bapak dia bertugas di sini sebagai seorang tentera. Sekarang ni saya melihat dalam IG dia dan dalam dalam Facebook dia tu penuh syarat dengan knowledge berkenaan dengan sejarah Melayu, sejarah Islam, dan dia berupaya menarik ramai peminat-peminat untuk Facebook dia. Dan apabila saya melihat dia di dalam di dalam IG tersebut, di dalam Facebook, seolah-olah dia bukan orang yang saya kenal ketika mana di IKMAS. Cukup matang, cukup pandai bermain kata-kata, dan sos yang digunakan dia itu sangat relevan. Dan saya pun kadang-kadang selalu minat bila mendengar kupasan yang dibuat oleh beliau. Dia lepasan IKMAS tu. Afzai sebut Izzuddin tu. Dulu budak baik, tapi ada juga nakal dia tu dulu, tapi alhamdulillah dia berupaya. Sekarang dia dah balik Semenanjung dah, dan apabila dia boleh membuat page tu, dan ia merupakan satu tempat yang mana pelajar-pelajar IKMAS boleh melihat apa konten dalam kandungan yang dia bawa tu. Best tahun bila tu Ustaz? Saudara Izzuddin. Saya tak ingat dia batch berapa. Afzai satu batch dengan Afzai ke? Saya tak ingat dia. Cuma waktu saya bertugas di IKMAS lah. Ustaz Rahim kenal dia. Ustaz Rahim banyak jaga dia dulu sebab Ustaz Rahim HCP dulu. Maksudnya zaman 2011 lah kan? 2011, 12, 13, 14 lebih kurang macam tu lah. Boleh tengoklah dalam Facebook dia. Ni.
Ustaz Amy pada apa boleh pola program bermalam di asrama Ikemas. Okey kan. Betul kita Ikemas sekarang ni ruang seluas-luasnya untuk kita nak anjurkan program terutamanya kepada alumni. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey atau Amy, nyuruh Amy lah ngatur. Okey, batch 12 kan. Batch 12 Ustaz Asfar. Ya. Batch 12 maksudnya 2012 lah. Lebih kurang. Saya di Ikmas tu. Saya bermula 2011. 2011. Awal. Okey. Jadi Ustaz, kita dah sejam 15 minit. Allahu Akbar. Okey. Sudah ataupun tidak, sekejap saja masa berlalu. Banyak sekali kita lebih kepada macam sharing pengalaman Ustaz, orang kata sebagai alumni batch yang pertama, dan orang kata sesuai dengan tagline Ustaz Ikmas Inspirasiku, dan Ustaz Asfar juga salah seorang daripada Inspire Ikmas. Dan insyaAllah dia memberi orang kata motivasi kepada adik-adik yang lain, terutamanya yang batch yang baru ni, batch yang ke-20. Batch yang ke-20 untuk melahirkan banyak lagi orang kata pendakwa-pendakwa, teknokrat yang menguasai pelbagai cabang ilmu, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi barangkali mungkin kalau jika tidak ada soalan daripada saya sendiri Ustaz untuk orang kata secara kesimpulan kita dah sembang berkaitan dengan Ikmas, banyak sekali pengalaman Ustaz. Mungkin Ustaz boleh simpulkan kaitan dengan bagi yang baru yang nak mengenali Ikmas ataupun yang boleh sebut Ikmas, apa tu Ikmas? Mungkin apa yang Ustaz boleh gambarkan atau Ustaz boleh war-warkan berkaitan dengan Ikmas supaya masyarakat tahu akan kewujudan keberadaan Ikmas dan memberi kesan kepada masyarakat. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada semua yang terlibat berpartisipasi dalam program kita pada malam ini. Saya bangga menjadi alumni Ikmas. Bangga, dan untuk generasi-generasi yang sedang bertapak di Ikmas sekarang, anda boleh melihat abang-abang ataupun mereka-mereka yang telah menjadi alumni Ikmas, mereka berjaya berada di tempat-tempat mereka. Dan sebagai contoh, di tempat bekerja saya, 80% daripada bekas pelajar Ikmas itu adalah mereka-mereka yang menggerakkan program-program agama di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak. Antara beberapa perkara lagi yang menjadi kebanggaan, Allahyarham Tok Nan kita, Ketua Menteri Sarawak kita, dimandikan jenazahnya oleh pelajar Ikmas, itu sendiri. Maka kita boleh melihat betapa besarnya implikasi graduan-graduan dan lepasan-lepasan Ikmas. Banyak lagi peluang dan ruang, kekosongan-kekosongan di negeri Sarawak ini. Sebagai contoh, pakar tafsir kita masih kekurangan, pakar ilmu tasawuf kita masih kekurangan. Maka adik-adik yang masih bertapak sekarang di Ikmas, tanamkan satu cita-cita untuk menjadi seorang yang kalau boleh menjadi pakar rujuk satu hari kelak. Satu hari kelak. Kita tidak mengejar nama, tetapi sebaliknya kita cuba mengejar mengisi kekosongan-kekosongan yang ada demi untuk melihat Islam agama yang akan diangkat sebagai satu agama rasmi satu hari kelak di negeri Sarawak ini. Dan juga yang terakhir daripada saya, adik-adik yang berada sekarang, yang berada di Ikmas, saya doakan agar berjaya pada imtihan yang sedang anda lalui sekarang. Kemudian bantu pensyarah-pensyarah, bantu pegawai-pegawai yang berada di Ikmas, cetuskan satu idea-idea baru untuk Ikmas, membantu Ikmas itu sendiri supaya Ikmas itu boleh melangkah dengan lebih gagah, melangkah dengan lebih jauh. Dan anda semua merupakan generasi-generasi yang akan membuat satu pembaharuan yang baru. Kerana pada zaman kami dengan zaman anda sekarang, cabaran dakwah
permasalahan dakwah lebih rumit daripada apa yang akan dihadapi oleh kami sebagai senior-senior daripada IKMAS. Dan insya-Allah saya percaya bahawa IKMAS akan berkembang, akan bergerak dengan lebih jauh, dan saya percaya ramai bekas alumni IKMAS yang sekarang bertugas di IKMAS mempunyai cita-cita dan pandangan-pandangan mereka untuk memajukan IKMAS. IKMAS bagi mereka bukan sekadar tempat untuk mereka bekerja, tetapi saya yakin mereka mempunyai cita-cita ingin melihat IKMAS itu bergerak lebih jauh, berkembang lebih maju demi untuk kepentingan masyarakat Islam di Sarawak. Itu je, Ustaz. Okay, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian kita pada malam ini, iaitu bicara alumni IKMAS. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz memberikan suntikan semangat, suntikan motivasi terutamanya kepada adik-adik yang masih lagi berjuang, terutamanya yang sekarang ni berjuang di medan peperiksaan imtihan. Mudah-mudahan dapat menjawab dengan tenang dan baik. Dan alumni kepada alumni IKMAS yang berada di seluruh Malaysia, tidak kira ada yang mungkin di dalam Malaysia, ada yang mungkin di luar Malaysia, untuk orang kata sambil sama-sama kita menggembeling orang kata usaha untuk kita membantu IKMAS ataupun kita memberikan curahan idea dan sebagainya, kerana IKMAS sudah berusia 20 tahun Ustaz, kan? Mungkin tak lama kita akan sambut jubli 25 tahun. Tak lama lagi. Kan? Mungkin akan ada perkara-perkara yang positif kepada IKMAS dengan bantuan curahan idea daripada alumni IKMAS, utamanya kepada Ustaz Asfar yang kata sentiasa inginkan yang terbaik kepada IKMAS. Dan daripada pihak IKMAS sendiri sangat mengalu-alukan kepada semua alumni untuk memberikan sumbangan kepada IKMAS, kerana andalah orang kata cerminan kepada IKMAS, kejayaan kepada IKMAS, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan dapat bersua, dapat berjumpa kembali kesemuanya alumni-alumni yang kita mengaturkan program dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah bila dah orang kata COVID sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berkumpul kembali di orang kata di medan Madrasah IKMAS, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz dengan perkongsian. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan kebaikan kepada kita bersama. Sebelum kita menutup kita punya bual bicara, saya jemput Al-Fadhil Ustaz untuk kita mengaminkan ataupun baca doa sedikit. Silakan Ustaz. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatal anbiya'i wal mursalin wa awliya'is salihin wa ila lijamil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat wa biniyatin qabuli wa khusulil ma'mul wa biniyatin shifa'i min kulli amrad wa biniyatin qada'il hawaijid dunya wal akhirah wa biniyatin fawzil bi husnil khatimah indal mauti kal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilna al jannata ma'a syafa'atin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atil Qur'an wa syafa'ati siyam syahr Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina wa usratana wa masyayikhina wa muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna dunya bi yadi wa la fi qalbi. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada sedang penonton yang bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita majlis ilmu ini dipelihara di sisi Allah Subhanahu Taala. Pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, dan perpisahan kita ini perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Mohon maaf daripada saya mewakili pihak IKMAS. Mudah-mudahan ada kebaikan kita bersama. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala dan segala kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih Ustaz kerana menjemput.